Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini bersama-sama kita di dalam ruangan pengajian ilmu tafsir daripada surah Muhammad ataupun surah Al-Qital yang ada di dalam susunan surah yang ke-47 daripada susunan Mashaf Utsmani yang mengandungi ayat-ayatnya semua di dalam ini surah ini sebagaimana yang diterangkan oleh alim ulama kita di dalam beberapa kitab tafsir, iaitu 38 ayat semua, dan surah ini diturunkan di Makkatal Mukarramah. Jadi kita pada pagi ini kita akan mula ayat yang kelima lah. Ayat yang kelima daripada ini surah. Ayat yang kelima daripada ini surah. Biiznillahi ta'ala. Sama-sama kita pakat letakkan hati biar molek-molek. Minta doa daripada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan kepada kita faham yang benar, yang betul. Supaya kita nak fahamnya isi kandungan Quran. Dan kita mintalah daripada Tuhan juga supaya kita boleh beramal dengan isi kandungan Quran. Semua tadi itu kena minta belaka daripada Tuhan. Kita tak ada daya upaya gapo. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya, tidak ada kuasa. Kalaulah Tuhan itu tak beri kepada kita, nescaya kita nak milik benda tu tak boleh.
Kalaulah kita milik sekalipun, kalaulah Tuhan tak menggerakkan perkara tadi, maka kita tak kuasa juga nak mengkekali perkara-perkara tersebut. Jadi ayat yang keempat tu dengan ayat yang kelima yang adalah perhubungan kait terapat di antara dua ayat ni. Jadi ada ketinggalan sedikit daripada ayat yang keempat tu, walaupun kita telah baca dengan cara sekali lalu kemarin itu. Pada pagi ni kita nak ulang sedikit supaya kita boleh memahami ayat itu di atas wajah yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis nabawiyah yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi maksud daripada ayat yang keempat tadi tu dengan cara khulasah pada pagi ni saya nak rayak dengan cara luah-luah, iaitu apabila seorang Muslim itu, makna kata orang yang nak mempertahankan agama Allah Ta'ala dan mempertahankan maruah dirinya sebagai dia tu orang Islam, orang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul, apabila dia tadi itu menemui akan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala di medan peperangan. Ni ayat ni duduk dalam medan peperangan, bukan duduk sekadar duduk kat kapung-kapung, duduk kat negeri-negeri tu, negeri ni sebagai penduduk negara, bukan. Ayat ni ayat khusus pada peperangan, makna di medan perang. Kalau bahasa siap panggil sanam rob, sawana pumrob, mana kata di tempat gapo kata tempat peperangan lah, kalau kita kecek medan peperangan. Adakah sama medan peperangan dengan tempat yang bukan medan peperangan? Al-jawab memang tidak. Nampak tu dah? Al-jawab memang tidak. Baik. Jadi kita nak faham di sini dulu kata apabila menemui di antara dua kumpulan tadi itu, hendaklah orang Islam tadi itu kena tetapkan pendirian. Tetapkan pendirian, kemudian suruh kita itu kerja dia sungguh-sungguh. Kerja dia sungguh-sungguh supaya gapo? Supaya kita tadi itu tak dihina, tak dihalangkan agama kita, pegangnya kita, agama kita, iman kita daripada apa yang kita nak berjalan. Daripada mana? Daripada apa yang kita nak berjalan. Maka hendaklah kita itu buat sebagaimana apa hak Tuhan suruh di sini, mana potonglah tekak-tekak mereka. Apabila mereka nak serangi kita, tempat yang kita nak mengkemukakan ilmu, mengkemukakan kekuatan kita adalah potong tekak mereka. Potong tekak di sini mana kata sama-sama orang duduk dalam medan perang. Tu duduk dalam medan perang. Sebab situ tu makna kata jadi tempat yang sudah menyudahi manusia. Apabila kena di situ tu makna kata menyudahi akan hidup manusia. Nampak tu tak? Setelah daripada kita dapat kemenangan di dalam peperangan, kita boleh tawannya orang-orang yang masih sebagai tawanan tadi itu, hak masih kufur, adalah kita ikat dia jadi molek kaki tangan dia supaya dia tak boleh nak memusuhi kita dan menyakiti kita, mudarati kita dan sebagainya. Tak sehuya lari dan sebagainya. Apabila gitu, kita dapat kemenangan sampai boleh kita tawankan tawanan-tawanan tadi itu. Lepas daripada tu siap sedia dah daripada peperangan dan nampakkan kejayaan, maka Tuhan beri jalan keluar. Wa'imah kita nak lepaskan tawanan tadi itu dengan tidak adanya tebusan ke apa-apa, boleh juga. Ataupun kita nak lepaskan tawanan tadi itu dengan tebusan-tebusan, boleh juga. Itu maknanya gitu. Kemudian demikian itulah kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak nak menolongkan kita, nescaya Tuhan itu kuasa. Di situ kita nak masuk pendetailan sedikit. Di mana? Zalika walau yasha'ullahu lantasara minhum. Dia kata ini ni, walaupun ini ni jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hendak membinasakan orang-orang yang tidak beriman dengan seksaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudaratan
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kuasa. Tuhan kuasa nak buat gitu. Nampak? Tuhan itu kuasa. Wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Boleh? Dia itu boleh mengkalahkan semua kumpulan parti-parti orang yang tidak beriman sorang. Mana kata bertunggal, boleh kuasa. Dia tolongkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolongkan hamba dia hal keadaan tunggal. Tuhan kuasa hak tu. Akan tetapi ayat ni Tuhan nak menyata kata Tuhan tak buat lagu tu ada hikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmat ke apa? Hikmat yang besar. Gapo hikmat? Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Akan tetapi Allah Ta'ala mensyarakkan bagi kamu akan jihad, yakni kita nak mempertahankan dan peperangan bagi musuh-musuh supaya gapo? Supaya nak mencobakan kamu. Supaya nak mencobakan kamu. Tuhan nak cobakan orang yang beriman. Sungguh kedak kata dia tu, duk royak kata berimeh. Dia orang Islam. Nampak tu tak? Sungguh kedak dia tadi itu nak buat kerja perkara tersebut. Sungguh kata sungguh perkara yang dia nak buat kerja perkara tersebut tu sungguh kata sungguh. Itu tepat yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu di sini. Jadi masalah kita nak mempertahankan akan agama kita tadi itu, yang pertama sekali tentera yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemukakan kepada orang-orang yang tidak beriman untuk mempertahankan agama Islam, iaitu pertama sekali orang yang berpegangan sahihah. Mana pegangnya tadi itu kena suci sungguh. Suci daripada syirik, suci daripada khurafat, suci daripada rangkaian, suci daripada kepasikan dan sebagainya. Barulah orang pesitulah nak dapat kemenangan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi tepanya tentera dia bertahun-tahun supaya berapa? Supaya nak tubiknya tentera bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jundum min junudillah. Makna kata tentera daripada tentera-tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Tuhan sebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah Ta'ala ni menuliskan ataupun memfardukan di atas kita itu mempertahankan, jual dalam arti kata nak mengangkatkan kalimatullahi hiyal uliyah, bukan hak lain. Bukan mana kata kebangsaan ke, parti ke, daripada puak ke, kaumiah ke, apa dak, bukanlah tu. Makna kata nak akaknya kalimatullahi hiyal uliyah. Nak akaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Sebab apa mereka ini kena akadnya kalimatullah hiyal uliyah? Sebab hak tu yang suruhnya. Tak ada hak lain. Dalam arti kata hak lain tu farq daripada asas. Kalaulah asas kita tak nyata, dalam arti kata pegangnya kita tak suci, tak nyata, akal fikiran kita tak waras, tak jadi molek, faham agama tak jadi betul, kita nak buat kerja tak boleh. Seumpama kita nak tatbikkan, makna kata nak melaksanakan syariat agama Allah Ta'ala, tak boleh kalau orang tak faham. Ya kena faham tu dulu, barulah orang nak boleh melaksanakan. Nak ui tadi, nak ui duit, nak ui wang pitih, nak ui keluarkan zakat, kalau tak faham, boleh buat tak? Tak boleh buat. Apatah lagi nak berjalankan hukum hudud. Kalau tak faham manusia, sebut saja boleh. Tapi nak melaksana, tak boleh. Nak akadkan lambang, nak buat kerja sungguh, tak boleh buat. Buat apa? Kerana orang tak faham. Orang tak faham ni tak boleh. Pas nak faham, kena ada orang faham. Sebab tu tak faham, kamar dia nak faham. Mustahil. Tak boleh jadi. Supaya kita kata, kalau kita tak mengambilkan dengan asbab, sebab Tuhan ni menjalankan dengan asbab. Sebagaimana alim ulama kita dak tafsir, dak royak kepada kita lah. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap perkara itu dengan sebab. Thumma atba'a sababa. Sebagaimana Tuhan kata dalam surah Al-Kahf. Ya kena ada sebab dia. Barulah pertolongan ia berlaku sungguh. Tengok dah dalam sejarah mana-mana pun yang dituliskan oleh alim ulama kita.
kita akan didapati sebagaimana hak tersebut tadi itu. Nampak tu tak? Ni masalah yang kita kena duk bincang banyak. Kerana kalau kita tak bincang sini, tak faham sini, nescaya salah atau kita gelicir dalam faham. Apabila kita gelicir di dalam faham, nescaya kita akan jadi mangsa kepada pihak mana-mana yang tertentu. Pasti kena ada. Sebab tu Tuhan waktu turunkan ayat ni kena faham. Kena ngaji daripada Tuhan. Ngaji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan akan isi kandungan Al-Quran. Tuhan tulis mana Tuhan fardukan perkara tersebut tadi. Buat apa? Supaya kita tadi itu nak tengok kata diri kita ni sungguh kedak kata beriman. Ni terkadang kita sebut di mulut tak apalah. Duit nak waktu baik sekok dua apa tak waktu baik kalau hak kacak sendiri. Sekok dua apa tak waktu baik hak kacak sendiri ni penjuangnya apalah ni. Nampak tu tak? Tadi kita kecek mari kata-kata kalau kita nak akaknya agama, duit sekor dua apa kita ketar tangan. Jadi tangan bawah sama, tak pernah jadi tangan atas. Ini bukan. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lagu tu. Sehingga Allah Taala mentarghibkan mereka di dalam surah Al-Baqarah ayat 142, Tuhan kata am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Makna kata mung dok kira kah? Kata mung nak boleh masuk syurga aku mudah-mudah wahai manusia. Sedangkan percobaan Allah Subhanahu wa taala mung tadi itu tak boleh nak melaksana dengan cara molek lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala nak kemukakan, nak rayak kata yang manakah di kalangan kamu yang nak zahirkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni di kalangan orang-orang yang sabar. Nak dok sampai sini ni makna kata bukan mudah. Tapi kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Jangan pergi dengan orang tak tahu. Kepala ketua tadi nak bawa masalah ni kena jelas dan nyata. Tak jelas tak nyata tak boleh. Nampak tu tak? Tak jelas, tak nyata, tidak boleh sama sekali. Itu makna kita nak faham. Nak faham kata cara-cara kita nak melaksanakan masalah ni, yang pertama kena ada ketua dia. Ketua tu kena nyata siapa. Nampak? Ketua tu kena nyata siapa. Bawah dera siapa kita nak akaknya perkerjaan lagu ni. Bukan nak buat peribadi ketua pun kita tak tahu ke apa, tak boleh. Nyata di sisi orang nak bawa bendera tadi. Dasar kena nyata. Agama kena terang. Alim ulama kena ada. Alim ulama bukan sah terang lah. Sah tak hafal Quran di mula tu. Hak pesen nakirah mula tu. Tak ada buat kira mula lagu tu. Hak nak pesen kata hak diakui oleh dunia al-Islami setiap masa. Lagu tu cara nak pergi. Tu tak? Kita sebagai umat Islam kena faham lagu tu. Barulah kita tak silap faham. Kalulah kita silap faham harap juga kita. Habis duit lagi. Habis masa lagi. Tak ada boleh gapo. Nampak tu tak? Tak ada boleh gapo. Dengan sebab itu kita kena faham masalah ni jadi jelas. Ni kita duk mengaji dalam ilmu hak Qur'an. Tak ada duk tak ada duk sakut paut dengan pihak tu pihak ni. Hak demo cara demo hak tu hak demo. Tetapi kita duk royak di dalam apa hak Tuhan isi kandungnya Quran hak Tuhan royak di dalam Al-Quran. Nah kita tak ada sakut hak tu hak ni kita duk royak apa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Tu sebab tu supaya gapo supaya nak kita itu faham dengan faham daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Faham daripada apa hak Tuhan nak royak kita sendiri. Melalui alim ulama kita duk royak. Memang. Nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahu di situ. Lepas daripada tu, keadaan orang yang apabila masuk di dalam medan perperangan, ya adalah medan perperangan tadi itu ya ada. Ada apa? Adanya kena meninggal, gugur, gatik pasal dia lah. Ya bukan makna kata perkara-perkara yang kebiasaan lah. Apabila kita masuk dalam medan perang, terkadang orang membunuhkan balik pihak orang Islam ataupun balik pihak orang Islam membunuhkan pihak orang tidak beriman. Begitulah cara keadaannya. Maka Tuhan nak royak kata. Tuhan nak royak dalam Quran dia. Apabila orang masuk duduk dalam medan perang umpama tu ni ayat perang lah ni. Makna kata dia nak boleh gapo kata ya Allah.
Tuhan janji gapo? Kata terhadap orang yang masuk dalam media perang nak mempertahankan akan agama Allah Subhanahu Wa Taala, nak boleh gapo kata? Ni kita ngaji sebagai teori. Nak buat kerja melaksanai, kena alim ulama kita hak duk depan-depan tadi itu kena tahu ji lagu mana. Tak boleh buat peribadi masalah ni. Ini masalah jama'i. Masalah sakut paut dengan ketua kita. Nampak tu tak? Jangan buat peribadi ikut tu. Tak boleh. Cara kita ngaji ni suku, cara nak melaksana suku. Faham tu tak? Ya ada cara-cara dia. Tu cara-cara dia supaya kita tengok satu perkara tu apabila kita nak laksana, supaya kita ngaji hukum dunia ni lah. Hukum dunia ni ke, kita ngaji cara apabila adanya menyalahi gitu, menyalahi gini, hukum tu baik gini. Hukum orang panggil hukum wadai. Kalau dia orang nak melaksana, dia kena sakut paut dengan seng dengan berapa no. Ya kena melaksana lagu tu. Bukan mana duk dia kita lagi buat sore gitu, tak boleh lah tu. Nampak tu tak? Dia kena jelas. Kena jelas. Kena faham molek masalah ni. Kena jelas. Jangan buat tak jelas lah dah. Jangan buat tak jelas. Kalau dia kelebihan orang yang gugur dirinya di medan peperangan. Kita kata di medan peperangan. Peperangan hak mana ni? Perperangan yang tepung di antara kafir, ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, mana kafir yang menghalangkan orang Islam, kepulkan orang Islam, tak boleh nak semaya, tak boleh nak puasa, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak ada tempat kediaman, tak boleh segala-gala hak Islam tak ada wis sekarang habuk. Pia awak lagu tu kafir musyrikun. Kafir musyrikun Mekah ya buat dengan orang Islam sampai ke situ. Ya. Tu ya buat sampai situ. Memang. Lalu Tuhan kata wallazina qutilu fi sabilillahi falayudilla a'malahum. Makna kata mereka yang mati di medan peperangan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak membinasakan amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala tak membinasakan amalan-amalan mereka. Tengok. Tu. Amalan-amalan mereka Allah Subhanahu Wa Taala tak membinasakan. Adalah kelebihan di sisi hadis Nabi lah. Ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi menerangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Yang pertamanya makna kata yu'ta asy-syahidu sitta khisalin. Diberikan kelebihan kepada terhadap orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkatkan kalimatullah hiyal ulia, nak angkatkan hak tu. Angkat hak tu kena memang kena akidah suci sungguh. Kalau khurafat gak tak ada jalan. Nampak tu dah tak ada jalan. Ya kena akidah salaf. Aqidatul Rasul alaihi salatu wassalam, aqidatul kitab was sunnah. Bukan akidah tu hak lain, tak boleh. Kena akidah serupa dengan Nabi dia, serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serupa dengan para sahabat dan at-tabi'in dan atba'it tabi'in. Hak tu. Hak ijma'il para a'immah hak lagu tu. Hak lain tu tak ada. Tak ada. Ya kena hak tu. Akidah tu akidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan akidah hak lain. Akidah pelasapah ke, akidah ahli kalam ke, akidah gapo pesing pelik-pelik tadi tu hak tu bukan. Ya tak sah di mula, ya tak kena di mula dah. Apa dah tu? Ya tak kena di mula dah, apatah lagi nak pakai, nak dapat kemenangan. Ya tak dapat kemenangan. Nampak tu tak? Ni duk namakan ilmu kalam tu ilmu tauhid. Ambil nama lain, kita pek hak lain. Ilmu kalam ni dicelakan dalam agama kita. Tak ada diakatkan. Semua ulama a'immah pakat celah belaka. Hak tokoh-tokoh mujtahid mutlak lah. Bukan sah pantai panyo. Kalau sah pantai panyo papisai tu lain hak tu. Nah, kita dah kecek mujtahid mutlak emas sungguh. Hak yang diakui oleh ummah al-Islamiyah sungguh pakat aku. Dan kita berbudi basa dengan ilmu mereka. Sampai ke hari ni, dia lagi akan sampai kepada hari kiamat nanti. Dengan keberkatan, ikhlasan mereka-mereka yang kemukakan ilmu pengetahuan kepada ini ummah. Ya lagu tu. Nak pakai hak tu. Pakai murih belaka ilmu kalam. Nampak dah tu? Tiba-tiba kita pakai duk pujuk-pujuk tak pala. Nampak tak kena belagu kata. Sebab tu kita pula tak ngaji sejarah jadi gitu. Ya kena ngaji sejarah tadi.
Nak wisah pegangnya tadi itu pasti kena pegang sebagaimana Tuhan royak, Nabi royak. Lain pada tu tak sah. Nampak tu kita jadi tetapkan iman kita percaya apa hak ulama royak daripada Tuhan, daripada Rasul. Bukan ada putar belik tu bukan. Walaupun nak menamakan ilmu tu dengan ilmu gapo nama apa? Nama lagi tak ada gapo. Nak menamakan dengan ilmu usuluddin ke, ilmu apa nama tauhid ke, ilmu gapo kata lagi lah nak letak nama segala-gala nama apa tak ada gapo. Tapi ilmu tu dinamakan ilmu kalam, kakah dia gapo ilmu kalam? Ni saya nak percaya ni. Tak payah kita orang awal nak faham. Yang pertama kalau sebut berjiring, berjising, jauhar, arak, jauhar, firik, berapa nama, tu kakah ilmu kalam saja. Nampak tu tak? Kalau kecek lagu tu pakai waktu baik. Ni bukan ilmu yang datang daripada Al-Quran, bukan datang daripada As-Sunnah An-Nabawiyah. Datang daripada ilmu kalam. Hak tu dicelakan dalam agama kita. Nampak tu tak? Dinaskan oleh ulama-ulama kita semenjak dulu sampai sekarang. Tu tak? Kita tak seagung lah tu kita orang awal. Demo nak mengaji biar demo lah. Buat apa kita buat gaduh dengan demonya? Demo nak kau tu. Hayalah pergi. Tapi kita sebagai orang Islam yang duk terlibat lah benar-benar lagu tu. Tu kenapa? Supaya nak membetulkan, nak sahkan amal ibadat kita, iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sah akidah Allah Subhanahu akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kamar dia gugur di medan peperangan mati syahid. Terutamanya para sahabat hak maksud di sini ni, dan mereka yang jalan seperti itu fala yudilla a'malahum. Allah Subhanahu Wa Taala kata maka Allah Taala tidak sekali-sekali mengsia-siakan amalan-amalan mereka. Makna gano? Mana tu hawi tu nekara kepada puak dia. Enam perkara kepada puak dia. Yang pertama, inda awwali qatratin min damihi. Apabila darah tu mengalir kepada bumi Allah Ta'ala, hak tu diampunkan dosa habis. Tafsirkan hadis yang lain, Nabi kata semua diampunkan dosa habis bagi orang yang mati syahid awal sekali darah dia mengalir di atas muka bumi ni, illa dain. Malaikat, apa nama? Malaikat utah. Ya Allah, utah orang mati syahid ni tak apung. Hak lain, apa bilicing. Tapi, utah tu, Nabi Raya kata tak. Sebab tu, umat Islam, bertai duit orang tu wajib kita kena bayar. Wajib kena bayar. Wajib kita mentunaikan amanah. Jangan ada buat kata bertai, tak apalah, kawan guam bo, tak apalah orang kena, tak apalah adik-beradik kita, tak apalah hak tok email, tak apalah hak tok bila, tak boleh. Kita jangan hajar diri kita bertai, tak sah. Tak sah hajar diri. Terkepik sangat tu tak apalah, haruh dalam agama kita, tapi jangan duk hajar. Jangan duk hajar, duk bertai duit orang tu, bertai duit orang ni, bertai kedai tu, bertai kedai ni. Sebab ke apa? Sebab kalau kita tak bayar, orang mati syahid sekali pun duk sakut situ. Faham orang tak ada mati syahid? Saja. Alama azkur, apa yang kita belajar pada alim ulama kita, pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, pendapat dia lah nah. Alama azkur, kita salah kata, dengar daripada mulut guru kita kata, kalulah nak kira mengikut dia, dia kata tak boleh tanah lagi. Tak boleh tanah lagi. Kira utai habis dulu. Sebab apa? Sebab diri dia ni nak naik tak boleh. Pintu langit tak buka. Allah tu utai. Sebab tu sekut sama pun janganlah masalah utai ni jangan. Jangan buat mudah. Kita agak utai demo, awak tak saya bayar, awak duduk sedap. Kamai kedekuk nak bayar utai pula. Boleh duit tak saya bayar lagi utai. Ya jadi terbeak lagu tu. Apabila terbeak lagu tu, itulah masalahnya. Kita kena siapkan diri katiklah. Kata kita ni kalau kena hak bak utai, orang mati syahid pun Tuhan tak apung. Apatah lagi orang tak ada mati syahid. Nampak tak tu? Tukaffaru anhu kullu khati'atin. Diapungkan daripada seorang yang mati syahid tadi tu tiap-tiap dosa dia. Yang seterusnya, wa yara maq'adahu minal jannah. Allah Ta'ala memperlihatkan di awal dia nak cabut roh daripada dia, Tuhan nampakkan syurga. Tuhan nampakkan syurga. Nampak sebab tu puak-puak ni dia sejung muka dia sebab Tuhan bukakan dia nampakkan syurga. Orang lain tak nampak, ia hak nampak.
wa yuzawwaju minal huril ain. Allah Taala mengkahwinkan dia dengan hurul ain. Hurul ain ni mana satu makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan cedanya bagi manusia yang salih dan salihah untuk mentamatta'kan. Maksudnya kata untuk nak mensedak-sedak ataupun nak melayangkan hati, melayangkan tubuh badan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih dan sebagainya. Apa panggil hurul ain di kalangan hamba Allah taala. Lagu mana hakikat dia kita tak boleh nak tahu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah taala tutupkan perkara-perkara yang menyejukkan hati seseorang hamba yang beriman, yang buat amal yang salih, yang menggerbankan diri dia kerana Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkatkan lambang syiar Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan beri perkara tadi. Jazaa'an bima kanu ya'malun, dengan sebab apa? Balasan perkara-perkara yang dia buat amal. Kemudian wa ya'manu minal faza' al-akbar. Dia itu akan tenir daripada siuk sunat sekangkala, sebagaimana ulama-ulama tafsirkan. Wa min azabil qabr, dan daripada azab kubur. Orang mati syahid ni azab kubur aman daripadanya. Mana kata Allah Taala mengamankan azab kubur daripadanya. Aman mana Tuhan sejahtera, selamat, tak kena azab kubur. Allah, banyak-banyak perkara. Nampak tu tak? Dan sebagainya. Imam Ibn Kathir kata tafarrada bihi Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad Ibn Hanbal bawa datangkan akan ini hadis, tak kosi dengan siapa. Tapi sanad dia tu sabit lah. Sebab itulah kita baca di sini. Berkatanya Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abi Daud, yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abi Daud di dalam Sunan. Ini apa yang dibawa datang oleh tokoh ulama kita Imam Ibn Katsir dan lain-lain lagi. Dia kata yushaffa'u asy-syuhada fi 70 min ahli baitihi. Tengok. Makna kata orang mati syahid ni boleh dia itu membantukan, boleh tolongkan di kalangan kaum keluarga dia tanpa 70 orang. Boleh jadi orang gue tolong puak-puak keluarga dia dapat Tuhan esok, hari akhirat, hari esok, hari kiamat esok 70 orang. Sebab itulah hebatnya mereka yang adanya hati yang bersih, kemudian pegangnya yang benar betul, amal ibadat dia muafaqah molek dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ni tu hawi perkara-perkara hak molek lagu ni. Ingat molek nah. Yang pertama, akidah kena benar serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, amal dia kena muafaqah molek dengan amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang ketiga, dia nak akadkan kerjaan dia tadi itu kalimatullahi hiyal uliyah. Nak akadnya lambang lambang kalimah al-Islam, al-iman, al-ihsan, at-tauhid, at-tahmid. Itu maknanya hak tu tujuan besar-besar sekali. Bukan lain ibadat tu nah. Lain ibadat tu makna kata tak serupa dengan hak Tuhan kita ni kata dalam Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala kata lagu mana pula, ia kata sayahdihim wa yuslihu balahum. Ini ayat yang kelima ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Apa pula? Allah akan memimpinkan mereka yang berjuangkan ke jalan ke jalan Tuhan lah, yang mendapatkan sebaik-baik balasan dan menjadikan keadaan mereka baik, yang berguna di dunia maupun di akhirat nanti. Yang berguna di dunia dan di akhirat nanti. Baik. Apa makna sayahdihim? Sayahdihim ni ulama wi makna banyak di sini. Sayahdihim yakni Allah Ta'ala akan hidayah. Hidayah ni mana tunjuk. Tunjuknya akan mereka-mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mana? Ai ilal jannah. Kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Tuhan tunjuk jalan kepada syurga. Maka orang yang Allah Ta'ala tunjuk jalan kepada syurga, maka amalan dia amalan syurga. Lah mana? Tengok Tuhan kata
Idza aradallah, Nabi kata, idza aradallahu khairan li 'abdihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik terhadap hamba dia, Nabi kata assalahu. Apa makna assalahu? Riwayat yang kedua mai tafsir kata ista'malahu. Allah Taala gunakan dia. Guna lagu mana? Guna dia yuwaffiquhu li'amalil khair. Allah Taala menghidayahkan, mentaufikkan, beri kekuatan kepada amalan yang baik. Amalan yang baik ni amalan hak nak akadnya lambang Allah Subhanahu wa taala, thumma yuqbidu alaih, thumma qabada alaih. Kama dia Allah Subhanahu wa taala mematikan dia di atas jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebab itulah jalan nak pergi kepada syurga dia nyata molek dah. Mana jalan nak pergi kepada syurga dia nyata-nyata dah. Apa tu dah? Tak usah marahlah kita. Tak marah apa? Kita ngaji ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengaji ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dok baca qala Allah qala Rasulullah, kita nak marah ni buat apa? Cuba tanya diri kita nak marah buat apa? Limaza, kenapa kita nak marah? Sebab apa wasa kata kita tak boleh dengar Allah Taala kata, Rasulullah kata, apa kita nak kan? Kita nak balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita benci apa hak Tuhan, apa orang baca ayat Quran kepada kita, apa hak orang baca hadis Nabi kepada kita, apa kita nak gapo? Tak usah tanya orang lain, tanya diri, buat apa boleh kita jadi gitu? Lesh, buat apa? Kenapa? Cuba tanya diri. Itu tempat yang kita kena mikirlah kita. Jangan gaduh nak marah. Gaduh kan orang baca ayat Quran wi pun marah. Orang baca hadis Nabi wi pun marah. Kalau nak marah kamu tak ada gapo, tapi amo dak baca qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu tu daripada kocak amo. Hak kita nak marah buat apa? Cuba tanya diri kita nak lawan dia, nak lawan orang baca Quran kita. Nak lawan orang baca hadis Nabi Muhammad kita. Kita nak gapo? Orang dok royak piping kita klik pada Allah, klik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita nak gapo? Adakah ayat Quran yang kita royak tadi itu ya keluar tu daripada maksud hak Tuhan nak? Kemuka ilmu mai. Kemuka ilmu mai. Kita dah nak marah. Gapo sangat kita nak marah? Kita boleh gapo kita nak marah dengan ayat Quran ni? Ayat Tuhan ni nanti kita tengok. Orang yang nak marah pada ayat Quran, Tuhan nak katalah mana dalam Quran dia. Sebab tu kita kena reti ni masalah. Kita nak pergi depan kena reti. Kena pergi dengan ilmu, bukan pergi dengan semangat saja. Nampak? Jangan duk pergi dengan semangat saja, tak leh lagu tu. Kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Jangan duk buat gong tak tahu gapo gitu nya duk buat gitu. Nampak tu tak? Allah, tak leh buat lah tu. Dan nyanyi ke diri, soling ke diri. Nak pergi nak buat gapo-gapo pergi dengan ilmu pengetahuan. Kama dia orang nak royak ilmu pengetahuan kena ahli dia. Kena ahli dia, orang hak dapatnya pangkat dia barulah kecek boleh dalam medan ni. Nampak ni kita duk tafsir ayat Al-Quranul Karim. Bukan kuat lain tak. Sayahdihim, mana Allah Subhanahu wa taala itu tunjuk mereka itu kepada jalan syurga. Tak sah ke pada jalan syurga? Kita dah baca ayat Tuhan ni. Tuhan nak tunjuk pada jalan syurga, tapi kena pergi gini, buat gini. Tu ya, tak ada gapo kali. Buat apanya kita dah zalim kepada diri? Sebagaimana Tuhan kata dalam Quran katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Ajalah. Sama dengan ayat tu. Ayat sayahdihim sama dengan ayat mana? Sama dengan ayat Tuhan kata, sesungguhnya mereka yang beriman dan buat amal-amal yang soleh, Allah Ta'ala menghidayah, Tuhan mereka itu menghidayahkan mereka itu dengan sebab biimanihim. Dengan iman mereka itu, dengan iman, dengan membenarnya mereka itu kepada mana? Kepada syurga. Syurga sifatnya ke mana? Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mana kata ada dalam syurga tadi itu ada sungai-sungai yang berlari sebagai balasan bagi ahli syurga. Itu dia. Ini sifat-sifat dia. Wa yuslihu balahum, dan Allah Subhanahu wa taala yuslihu. Apa makna yuslihu? Yuslih ni makna di sini makna kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan dia tadi itu berguna. Hidup dia berguna, guna molek. Berguna molek, kena molek dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kata di sini, kena molek.
Jadi berguna molek. Nampak tu tak? Guna molek. Tu makna kata wa yuslihu balahum. Bal di sini maknanya urusan mereka, keadaan mereka. Urusan mereka dan keadaan mereka. Tu mana. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Ni akhir sekali boleh ni. Bolehnya orang yang berjalan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ini ayat, akidah yang benar, kena molek aqidatul Quran was sunnah, kemudian amalan dia muwafaqah molek dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tujuan dia, lambang dia, dasar dia nyata molek serta dia ikhlaskan amalan itu kepada Allah. Sampai sini. Sampai mana? Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Serta Allah Ta'ala itu memasukkan mereka ke dalam syurga yang dijanjikan dan dia diterangkan sifat-sifatnya, yakni sifat-sifat syurga kepada mereka. Kepada orang yang nak masuk syurga, Tuhan menerangkan sifat-sifat dia. Itu tak? Ini makna kata perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahu. Tu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kata wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Masyhurnya perkataan ulama at-tafsir tentang ini ayat ni, apa makna kata 'arrafaha lahum? 'Arrafaha lahum, apa makna 'arrafaha? Makna Allah Taala mengenakan. Seolah kata Tuhan kenakan rumah tangga dia. Sebab rumah tangga kita hak asal ni jalan kita, rumah tangga kita hak asal bukan dunia ni, syurga. Syurga tu itu adalah rumah tangga kita yang asli. Rumah tangga kita hak asal iaitu al-jannah, iaitu syurga. Syurga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan syurga tadi itu seolah Tuhan mengenalkan syurga. Apabila kita kenal jalan rumah kita tahu dah nak klik lagu mana? Tahu. Ya tahu jalan kita nak klik lagu mana tu, ya tahu. Sebab tu kalimah 'arrafaha lahum ay bayyana lahum. Allah Taala menterangkan bagi dia. Menterangkan kepada dia. Sebab tu ahli tafsir kata, maka adalah Allah Subhanahu wa taala menghidayahkan kepada rumah-rumah mereka daripada kaum hak boleh masuk syurga tadi itu, seumpama dia keluar semaya Jumaat, apabila sudah daripada semaya Jumaat dia klik rumah dia. Tu ulama ya banding lagu tu. Nah, ulama ya banding lagu tu. Itu makna kata 'arrafaha lahum. Tu makna Tuhan menyatakan bagi dia menyatakan bagi dia jalan nak klik pada syurga. Itu satu pentafsiran. Dua pentafsiran, 'arrafaha lahum ay tayyabaha lahum. Allah Taala sediakan, memperelokkan syurga untuk menerimakan tatamun, menerimakan tuai hak asal daripada syurga, keluar tubik mari dunia sebagai tempat coba nak klik pada syurga semula. Tuhan sediakan syurga. Belah mana tu cuba syarah sikit. Supaya kita tubik pergi luar negara, pergi gapo, pergi kerja, kita tinggalnya khodai kita di rumah pergi gapo, je duk tengok rumah, je duk cara kita klik mari cuci, bersih, bau sedap dan sebagainya. Itu makna kata 'arrafaha lahum. Tu setengah daripada ulama tafsirlah tu. Allah banyak tafsir-tafsir dia. Nampak tu tak? Dan setengah ulama dia tafsir kata kalimah arf. Al-arfu tu makna gano? Kita sukunkan, mengsukunkan ra tu, makna kata arf. Makna gano? Al-arf bermakna ar-rihu. Makna bauan. Bauan. Bau syurga ni ada. Ya, bau syurga ni ada. Sebab tu di dalam khabaran hadis Nabi lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata lagu mana? Dia kata man, dengan malak sini. Man a'ana ala qatli akhihi bi syatri kalimatin lam yajid arfal jannah wa inna rihaha yujad min masirati 500 am. Allah, tengoklah mana Nabi kata, sesiapa yang membantukan, yang beri sokongnya di atas nak membunuhkan saudaranya Muslim dengan setengah daripada kalimah. Kata uqtul. Asal kalimah penuh gitu, tapi kata setengah. Supaya kita bunuh dia. Satu kalimah penuh. Jadi setengah kalimah.
orang yang bunuh orang dengan tak benar, bunuh saudara Islam yang tak benar, bukan benar. Makna kata dia tak ada salah gapo, kita pergi bunuh dia bukan hak benar. Sebab dia pergi ikut pahaman yang salah, kita berasa kata orang ni kita tak boleh ada atas dunia ni, kena bunuh dia. Maka orang biasa tu kalau sokong satu kerak kalimah, setengah daripada kalimah, sedikit daripada kalimah, Nabi katakan lam yajid arfal jannah, tak bau syurga pun, Nabi kata. Sebab orang suruh bunuh orang tadi itu tak masuk syurga. Pendapat Abdullah bin Abbas saya suka benar. Orang mati bunuh orang, makna kata orang tu pernah bunuh orang. Sedangkan orang yang bunuh tadi orang beriman, orang Islam yang tak ada salah dengan hukum Islam, tapi pahamnya dia tadi itu dia bahasa tak puas hati dengan seorang ni. Orang ni tak ada salah gapo dengan hukum Tuhan. Tapi dia nak faham salah terhadap orang ni, itu hal dia. Lalu dia bunuh ke orang ni. Orang ni kekal pergi neraka. Nampak tu tak? Tak sabi meh. Tuhan sendiri janji di dalam Al-Quranul Karim. Tak ada di dalam ayat Quran cari mari 30 juzuk tadi. Seksa yang nak lebih daripada orang yang bunuh orang, tak ada. Dia orang faham tak kena ni, puak-puak kurih, puak mana-mana, puak dalam dunia ni, dah ada sejarah dak apa. Bunuh orang. Tapi Tuhan janjikan kata diri manusia hamba aku ni aku sendiri nak cara. Tuhan buh dalam api neraka 5 perkara Tuhan wi. Fajazauhu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan sengaja fajazauhu, maka mari dengan fa'id ta'qib dengan malak ayuhal muslimun. Faham malak? Fajazauhu jahannam. Mula-mula tak sekali buh dalam neraka. Lepas buh dalam neraka. Lepas buh dalam neraka itu. Sedap Tuhan tengok orang bunuh orang tu lepas buh dalam neraka gitu. Fajaza'u jahannam, buh dalam neraka dulu. Khalidan fiha, kekal duduk dalam tu. Abdullah bin Abbas kata kekal duduk dalam tu, tak tubik. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, Allah Taala memarahkan dia. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Tuhan melaknatkan dia. Wa a'adda lahu azaban azima, dan Tuhan sediakan bagi dia seksa yang manusia tak terkhayal. 5 semua. Tak ada lagi dalam Quran hak hipungnya seksa lebih daripada seksa orang bunuh orang. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sabit, lah mana tak bau syurga di mula, walaupun setengah kalimah pun tak bau syurga. Nampak tu tak? Sekali pun syurga tadi itu nak boleh masuk syurga 500 tahun tadi itu perjalanan ni bau dah syurga. Masya-Allah. Itulah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas di dalam tafsir ini. Abdullah bin Abbas sendiri tafsirkan ayat ni. Turjumanil Quran wa habril ummah. Ulama bagi ini ummah tentang tafsir Abdullah bin Abbas. Nak pergi tanding dia tak boleh. Tu yang nak pergi tanding dia, nak tanding dia tak boleh. Alhamdulillah kita tak ada kerja lagu tu. Nampak tak pergi tupuh darah orang kok mana, tak ada lagu tu. Alhamdulillah, ajaran sunnah ni ajaran yang baik, ajaran yang bagus. Orang duk bubuh pada ajaran sunnah tadi itu kata duk bunuh orang ke, tupuh darah orang ke, orang duk kata tu ke dah? Tak benar. Mana dalil kata tak benar? Tengok orang duk Mekah, hak tak faham yang salah. Mananya? Orang kerajaan ulama salah kita yang dikena tuduhi buat kerja lagu tu. Pakat klik selamat belaka. Klik mari duk buka pondok, klik mari buka sekolah, klik mari waktu, klik mari wak ni duk dan 3 40 tahun. Mananya? Sebagaimana orang duk kata dah lahang-lahang, demo ni khawarijul as, demo ni bunuh orang, demo ni gitu, demo ni gini. Mana hakikat sungguh? Benda ni benda tak ada kali. Benda ugutan saja ya. Benda yang pasal kata nak kita takut saja. Ada masalah yang tertentu belakang daripada dia. Sekadar tu. Benar tak ada. Dia tak cuba kita tengok. Kita pergi Mekah. Lagu mana muamalat mereka terhadap kita. Kita tengok. Pergi Masjid Nabawi ke Masjid Al-Haram ke Masjid mana-mana. Kita pergi duduk. Adakah mereka itu menyakiti kita? Tak. Tahu apa kita tak percaya benda-benda lagu tu? Nampak tu tak? Allah. Kita tak ada pergi kana. Terutama orang tak ada pergi kana ada harta. Kena usik demo ke Allah. Habis harta. Nampak tu tak? Kena usik demo habis harta. Masya Allah sungguh. Sebab tu kena dengar, tengok kata. Semasa nak kena semasa, kita kena semasa. Tak boleh buat tak semasa gitu. Tapi orang sunnah kita ni dapat
kebaikan banyak perkara. Sebab apa? Sebab ia gerbang mengikut agama Allah, nak mengangkatkan lambang Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal lain. Bawa datang ilmu pengetahuan, bawa datang Quran, bawa datang hadis yang sabit. Hadis yang sabit puak dia wari kita. Puak Mekah Madinah tu hak wari berkesan habis seluruh dunia. Nak terima hadis, terima hak sahih dia, terima hak hasan dia, terima hak sabit pada Nabi ni. Ya lagu tu. Masya Allah, kita sebagai umat Islam ni dapat faedah banyak daripada tu. Lepas tu kita tak tahu apa lagi mana hadis bukan hadis. Tahu. Nampak tu? Mereka tu duduk mengajar. Wari tafsir, tobok cetak ke tafsir mari. Hatanya kesek, kalau zaman dulu kesek baca Quran seluruh dunia. Tak ada apa buatlah tu. Ni amalan apa ni? Amalan Yahudi Nasara? Tak, amalan Muslim. Seorang Muslim yang faham Islam di atas wajah Nabi Muhammad dan wajah Tuhan Subhanahu wa taala. Hak tu, hak kena. Sebab tu dapat kemenangan, dapat kebenaran, dapatnya manusia akan pertunjuk cahaya kebenaran dan sebagainya. Ya lagu tu hak sungguhnya. Tak ada hal lain. Dia kena ugut ya kita ni kata demon ni tupuh darah khawarijul astaghfar sebagaimana puak-puak hak khurafat kubur-kuburi puak-puak tu. Dia tuduh itu bukan. Nampak tu tak? Sebab tu kita kena perhati, tengok jelas molek dulu. Barulah kita tadi itu jadi nampak. Nampak. Jangan kita tak percaya lah. Ni kita duk royak hak sungguh. Pasal dia hak sungguh ni banyak ke pahit. Nah, ada apa pahit pun kena royak. Benda hak sungguh. Nak buat kan? Kita kena terbang duk dengar sebab benda hak benar. Nampak tu tak? Benda hak benar. Habis di situ. Itu makna kata apa nama ni? Apa mana pendapat Abdullah bin Abbas. Ada orang Muqatil, dia kata gini. Muqatil salah satu daripada tokoh ulama tentang ahli tafsir juga dia. Dia kata idza husyiral mu'min. Apabila dihimpunkan, mana kata dibangkitkan orang mukmin di hari akhirat esok, wa umira bihi ilal jannah. Dan disuruhkan orang mukmin tadi itu kepada menujukan kepada syurga. Yuqaddimuhul malak. Maka mendahului akan puak-puak kumpulan orang mukmin tadi itu oleh malaikat. Malaikat mari tolong jadi tasih, mula jadi imam. Alladhi kana yaktubu amalahu. Malaikat yang dah tuliskan amalan anak ada tadi itu wa yatufu bihi fil jannah. Maka dia itu dok membawakan manusia itu kepada menujukan kepada syurga. Bawa manusia menujukan kepada al-jannah, pada syurga. Wa yurihi manazilahu hatta idza balagha bihi aqsa manazilihi wa ra'a jami'aha insarafa al-malak. Apabila gitu pula memperlihatkan malaikat mari tunjuk. Malaikat mari tunjuk, manusia yang beriman. Manusia yang tak terlebat dengan cara memikir yang salah. Manusia yang boleh masuk syurga. Manusia yang dapat kemenangan. Manusia yang dapat hidayah, dapat taufik pada Tuhan. Manusia yang tak menyungutu Tuhan. Manusia yang tak buat syirik. Manusia yang tak buat rengkaian dalam agama. Manusia yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mengangkatkan lambang Allah Ta'ala. Ni tepatmu ni. Malaikat ada wawa lagu tu, panggil lagu tu. Ni tepatmu ni. Sehingga malaikat dia bawa tunjuk sampai ke akhir tempat dia nak duduk. Ni tempat gini, ni tempat gini. Tu. Sehingga dia boleh lihat semua. Dalam tempat dia nak duduk tadi itu, insarafal malak. Malaikat pergi. Mari tunjuk yang ni gini, kat mana pergi. Supaya kita nak banding mudah-mudah lah. Nah, mana siapa dengan orang Arab ni kita boleh tengok benar-benar. Lah mana? Apabila dia ni nak bukanya keluarga baru, dia bawa anak cucu dia lah. Bawa anak cucu dia mari tengok. Nah, anak cucu dia baru kahwin baru ke apa, dia buat rumah buat ke apa, dia bawa mari dengan kereta dia dengan barang dengan apa, mari tunjuk ni rumah mung, ni tekak ni gini dia tunjuk. Kamar dia sudah pada tunjuk, boleh tengok semua dah rumah tempat nak dak, dia klik. Lagu mana? Wa tarakal mu'mina fi qusurihi yatana'amu fiha kama sya' bima sya'. Allah. Dia tinggalkan orang mukmin tu di dalam mahkota dia supaya manusia tadi itu yang beriman boleh bernikmat di dalamnya sebagaimana dia kehendak dan apa yang dia kehendak. Subhanallah. Haning orang hak mati di sisi jalan ni Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang menegakkan kalimatullah hiyal ulia. Ni tepat dia. Nampak tu tak? Orang yang menegakkan kalimatullah hiyal ulia. Ni tepat dia. Sebab tu kita boleh menegakkan agama Allah wa imma dengan ilmu kita, wa imma dengan ilmu kita, wa imma dengan perkataan kita, wa imma dengan tulisan kita, wa imma dengan cara mikir kita, wa imma dengan tubuh badan kita, wa imma banyak cara yang kita nak sapa di sini. Bukan perjuangan dengan tubuh badan saja, tak, dengan ilmu. Tu tak gerak dah, tapi ilmu dia boleh royak. Boleh ke? Terkadang orang ni otak dia. Terkadang orang ni lidah dia, terkadang orang ni tulisan dia. Berbagai-bagai cara kita nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia niat molek, maka walaupun dia meninggal di atas katil sekalipun, menepati tempat mereka ini. Dia duduk di atas niat kita. Nampak tu tak? Ni tempat-tempat yang kita kena faham. Dan Mujahid katakan terhadap ayat ni, ayat kata arrafaha lahum. Kita wari Abdullah bin Abbas, wari Muqatil, wari Mujahid pula. 3 orang ulama. Bukan tak pakai ulama. Bahawa ulama ni, panggil tak dengar hak lain. Ni berkat doa Nabi sungguh ni. Abdullah bin Abbas ni. Mujahid katakan, la yahtaju al-mu'minu ila dalilin ila kusurihi wa manazilihi. Bal yakunu 'arifan biha kama yakunu 'aliman bimanzilihi fid dunya. Tu Mujahid kata gitu. Tidak berhajat oleh orang mukmin kepada tanah nak pergi kepada kota-kota dia, tempat kediaman dia. Dalam syurga tu tak ada berhajat pada dalih. Bahkan dia tu tahu dengannya, makna jalan nak pergi pada syurga tu dia tahu. Sebagaimana dia tahu jalan nak kelik rumah dia di dalam dunia dulu. Nak berhajat, nak duk tanah, nak duk royak. Tak dah, pakai bawa motor kelik mari, bawa kereta kelik mari. Gitu. Tak ada nak duk tanya, nak lagu mana nak. Tak. Pecemel, tak, dia reti tahu rumah ku pergi kat ni. Tu syurga lagu tu. Bagi ahli syurga, lagu tu Allah Subhanahu wa taala ui kepada dia. Subhanallah. Nampak dah tu? Tu maknanya gitu. Kemudian seterusnya ayat yang seterus, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Tuhan panggil kita pula. Tengok. Tengok. Gapo pula Tuhan nak oyak ke kita di sini. Yakni di sini ni balasan. Balasan mengikut amalan perbuatan. Tuhan nak balas kita mengikut apa kita kemuka kepada Tuhan. Lah mana tengok. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman. Pia orang yang beriman, kita semua ni. Tapi hak mula-mula kena, iaitu para sahabat dan tabi'in. Hak mula-mula kena. Hak kena mula-mula, iaitu sahabat. Itu maknanya. Dan mereka yang ikut jalannya sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mereka yang ikut jalannya sahabat dengan cara molek, dengan cara elok sebagaimana sahabat berjalan ila yaumiddin, sehingga hari kiamat nanti. Masya-Allah sungguh. Nampak dah tu, sehingga hari kiamat nanti. Itu makna kata ya ayyuhallazina amanu. Lah mana? In tansurullah yansurkum. In tansurullah makna kata jika kamu itu membela akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa tak we? Dia kata apa tak we? Sesungguhnya jika kamu itu tolong akan Allah taala, makul dengan akal? Tolong Tuhan di sini makna lagu mana? Mana tolong ajaran Tuhan. Apa boleh tahu tafsir lagu tu? Kerana Tuhan itu Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Tidak siapa pun boleh mengalahkan dia. Makna dia itu sempurna dengan sifat kamalat dia. Maka apabila gitu Tuhan royak dalam Quran, royak kata suruh tolong Tuhan, dalam arti kata tolong syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tafsir lagu tu? Kerana Tuhan kanak lagu tu. Sebab apa? Sebab yang ada atas muka bumi ini zat Tuhan ke syariat Allah. Dia jawab kepada diri kita, syariat Allah bukan zat Tuhan. Zat Tuhan istiwa di atas arasy ni. Itu zat Tuhan. Tapi di atas muka bumi ni gapo ada? Yakni syariat Allah Subhanahu wa taala. Tu harus tolong hak tu.
Tolong syariat Allah Subhanahu wa taala. Tolongnya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tolongnya orang nak membantukan agama Allah Subhanahu wa taala. Tu kena tolong hak tu. Kemudian lagu mana? Jawab daripada insyartiyah yang surkum. Nascaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongkan kamu. Seolah kata kalau kita belanya agama Allah, nascaya Allah taala akan membelakan kita. Belakan kita untuk apa? Untuk mencapaikan kemenangan. Kita tolong agama Tuhan, maka nascaya Tuhan tolongnya akan diri seseorang tadi. Tuhan tolongkan kita. Tolonglah mana? Nanti tengok. Ada ning lah makna kata dalam bab hak ulama kita dah dengar lah, ulama dah kata fa innal jazaa'a min jinsil amal. Maka sesungguhnya balasan itu daripada sejenis amalan yang kita kerja. Kita kerja mengakatkan agama Allah, mana menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan kita. Allah taala memberikan kepada kita kemenangan. Berikan kepada kita kejayaan. Lagu tu. Tak ada hak lain. Itu maknanya gitu. Sebagaimana dan Allah Taala kata dalam ayat akhir ni, wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan pendirian kamu. Allah Taala meneguhkan pendirian kita. Yakni sehingga kamu dapat berjuang dengan mengalahkan musuh-musuh di medan pertemuan di antara orang tak beriman dengan orang beriman, serta menjadikan kamu berpegang teguh kepada ajaran al-Islam. Sebagaimana Tuhan katalah, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jelas tu. Orang yang beriman apabila jumpa pertemuan sungguh di antara yang beriman, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan lari. Cari bukunya dah cari, tapi apabila buku masalah mari, kita tegak molek. Fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tetap molek, maka berzikir, mengingati Allah Taala biar banyak, dan cara lagu itulah kita nak dapat kemenangan, kejayaan. Sebab itulah Tuhan kata wa yuthabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala apa nama? Mentetapkan, meneguhkan aqdamakum. Aqdam nisbah bagi qadam, kaki. Kaki di sini mana? Nak dengan lazim. Walaupun malzum kita isbat, tapi kita nak tafsir dengan lazim. Mana kaki kita ni apabila kita berdiri dengan tetap, diri kita, tubuh kita ni tetap tak tetap. Maka Tuhan tak ada nak situ, Tuhan nak pendirian. Tapi apa Tuhan sebut aqdam? Sebut dengan malzum, tetapi kita nak lazim. Lazim tadi pada tetap pendirian, tetapnya berdiri, pendirian tadi itu hak tu hak tak nak. Pendirian makna kata jiwa dia. Berdiri mana jasad dia. Ya manusia yang ada roh dengan jasad kan? Sebab tu tafsir dengan lazim tak salah. Dia mau tanya kata di mana tafsir dengan lazim Tok Guru? Ni sini. Wa yuthabbit aqdamakum. Itu tak tafsir dengan perkara yang pastilah tu. Supaya kita kata umur kita ni benda yang benda hak lazim bagi umur kita, pitu, tangga, dapur, gapo kata lagi lah. Tu misal nak misal. Maka semua tadi itu panggil malzum, benda hak duk dalam ni lagu tu lah. Mana alat-alat dia. Kita tafsir dengan lazim, kita tak nafikan malzum, tak apa. Allah Taala royak kata Allah Taala mengkukuhkan tapak pendirian, tapak kaki dia, tapak kaki dia. Memang orang tu ada tapak kaki semua sebab Tuhan sebut. Tetapi Tuhan nak iaitu pendirian belakang daripada tapak kaki dia. Tak apa. Jangan nafi sifat, tetapi kita pergi isbatkan lazim saja. Tak adil lah tu. Seperti mazhab ahli zaigh, ahli yang ahwa, ia katakan Tuhan tak ada. Bagi Tuhan itu tak ada sifat al-yad, sifat tangan tak ada, tapi ada kudrah, ada kuasa. Itu lazim. Itu lazim. Kemenangan lah, pertolongan lah, apa itu lazim. Ada tu. Tapi dia nafikan malzum. Situ hak tak salah. Kita mazhab salah isbat dua. Isbat sifat serta benda hak lazim bagi sifat tadi. Tak ada masalah. Nak pakai dua-dua lalu dah.
Tapi kita tak menamakan anggota dan sebagainya itu tak. Sebab kita tak berimir mula dah kata Allah Subhanahu Wa Taala ada anggota tak. Semua hal tu sebut dalam Quran, wa imma sifat dia, wa imma zat dia. Tu. Sifat ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat masyiah dan sebagainya. Sebagaimana kita duk mengaji dalam tauhid itulah. Tauhid asalah kita tu lagu tu. Nampak tu tak? Kita kena jawab kepada diri, nama terbelik pula tu. Terkadang kita kena duk royak supaya sokmo-sokmo nak faham di sini. Wa yuthabbit aqdamakum. Tuhan menetapkan pendirian. Sungguh. Kalaulah kita tolongkan agama Allah, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tolong kita. Kamu ada tetapkan pendirian kita. Hak tu hak nak. Orang tetap pendirian ni payah. Mana istiqamah di atas pendirian dia tu payah, bukan mudah. Berhajat pada taufik daripada Allah Ta'ala. Pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, payahlah. Sehingga mana? Sehingga Nabi kata dalam hadis yang sabitlah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah mana? Man ballagha dha sultanin hajata man la yastati'u iblaghaha thabbata Allah Ta'ala qadamaihi 'ala sirat yaumal qiyamah. Ani. Balah mana tengok. Sesiapa yang menyampaikan, mana bawa berita sampaikan kepada dha sultanin. Dha sultan mana orang yang ada pangkat, orang ada kemewahan, orang yang adanya kebolehan daripada nikmat-nikmat yang Tuhan beri. Banyak kepada dia akan hajat-hajat mereka yang tak kuasa nak sampai. Mana dia jadi terwakil lah. Dia sapa kepada tu ketua dia daripada rakyat-rakyat ada susah tadi itu ada hajat gapo dia sapa kepada ketua dia. Jadi orang tengah. Tengah lagu ni tak apa. Kalau awak tengah minta kepada datuk ni hak benda hak gaib supaya nak uya minta pada Allah Taala tu tak boleh. Tengah pasal tu tak kena. Tengah pasal ni okey tak ada gapo. Ya nak kena tak kena tengok syarat. Jangan duk mikir dengan akal. Kalau mikir dengan akal kena sapu bawah apa ni khauf. Khauf ni orang Jawi tak pakai mana kasut kulit. Orang Arab dia pakai zaman Nabi pakai belaka. Awak apa kena sejuk. Apabila Nabi Ismail buatlah mana? Sapu di atas ni. Tak ada sapu bawah tu. Sapu di atas. Sapu di bawah ni tak, sapu di atas. Sayyidina Ali kata, kalulah agama dengan otak kepala manusia, kena sapu bawah. Tapi agama dengan wahyu, bukan sekadar dengan otak manusia. Sebab tu kena dengar tu, kita ada kira tak kena oleh kita, oleh tu, tak ada nak lagu tu. Bahaya tu, ini perkara-perkara yang kita kena faham jelas. Maka dia sampaikan khabaran itu kepada ketua dia. Umur makcik itu tak ada nak makan tu. Makcik itu tak kuasa nak sapa. Dia banyak orang bawah, orang biasa tak sapa. Orang awam ke tak sapa. Dia tolong sapa. Umur pada ni tak ada nak makan, tak ada nak pakai, tak ada gitu tak. Dia tolong sapa. Orang buat kerja lagu tu, thabbatallahu ta'ala qadamaihi 'ala sirat yaumal qiyamah. Allah Taala menetapkan pendirian dia tadi itu di hari kiamat esok di atas sirat nak lalu masuk syurga. Nabi royak. Sebab tu kita ni jangan kita jadi molek, jadi orang molek sama-sama. Jangan jadi orang tak molek. Jadi orang molek. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kita. Jadi kita ni ada faedah dengan ini ummah. Kita tak boleh nak buat, kita sapa. Sapa ni bukan mana orang buat. Orang lain hak beri. Duit pitih orang lain pertolongan daripada ya tolong sapa saja. Tu hewi ganjaran lagu ni dah. Sebab tu orang tengah orang buat baik ni tak terkadang duit ya tak ada kali tapi ya baik. Ya royak, ya hajat, ya tolong masalah, tolong jadi orang tengah, tolong jadi guewi, tolong mana molek. Pedah banyak. Pedah bagi diri dia, pedah bagi ummah, pedah bagi agama Allah Ta'ala. Dan ganjaran dia, Nabi kata, thabbatallahu qadamaihi 'ala sirati yaumal qiyamah. Allah Ta'ala letakkan kaki dia pada hari kiamat esok di atas sirat. Hei orang yang suka tolong orang, ni kamu boleh dapat ganjaran. Orang suka tolong orang di mana tempat tu? Hak dengar suara ni tepat dia. Sebab tu tolonglah orang.
Tak usah dak kira lah ganjaran demo kok mana pun, kita tolong orang wi pada-pada dengan kuasa kita. Jangan tolong orang sampai kita binasa, itu bukan. Nampak tu tak? Tolonglah orang sekadar mana kita kuasa. Tolong, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan sikit. Ni perkara-perkara dia. Kemudian ayat yang seterusnya nampak tak ada ni. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Lagi kita tengok orang yang benci terhadap ajaran Tuhan, orang yang baca Quran we dengar, baca hadis Nabi we dengar, dia benci, dia marah, dia tak suka. Allah Taala menghampurkan amalan dia, kok mana nanti tengok pada pentafsiran yang lagi akan datang. Sebab tu kita jangan buat benci molek. Jangan buat benci. Lagu mana rupa beci tadi itu? Mari kita tengok pada hisah yang lagi akan datang. Takut amalan kita, kita bersujud sampai ke hitam dari-dari ni, hitam lutut-lutut ni tak ada boleh gapo, batal bilicing amalan. Sebab beci. Sebab tu beci dan kasih ni daripada perkara yang agama kita dak cara. Beci ada sebab dia. Kasih ada sebab dia. Terkadang beci tak kena, kasih tak kena, habis licing amalan. Oh, kena duk beringat. Sungguh, pohon kayu kita walaupun bunga pun jadi buat sedap. Ai, bunga dah, pohon dia aku ni, misal kata dah. Bunga dah, hai jangan dah gaduh, terkadang dia luruh. Sungguh tak? Cuba tanya orang buat kebun. Gitu, saya dah pergi tanya-tanya. Dia kata, ai tak boleh nak cara molek. Kalau air banyak bedahnya maring hujan, maring hanya luruh juga, dia kata walaupun bunga. Gitu. Orang pun kalau nampak buting molek mana kata ada mengandung, hai kena jaga molek, tak kena lagu bergugur. Ya gitu. Amalan kita ni walaupun hitam dari pun, jaga molek, tak kena lagu, hancur. Amalan kita. Ya gitu ya. Sebab tu kita kena ngaji Quran hak Nabi Muhammad wari kepada kita daripada Tuhan dia tu, daripada alim ulama kita tu, kita duk royak tu, kena ngaji. Yang buat paling belakang lah terhadap ayat Al-Quranul Karim. Nampak tu? Bagi ni sekadar tu sahaja. Sama-sama kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hidup kita dan mengkurniakan kepada kita pahami yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Supaya kita tak silap dengan Allah Taala, tak silap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk. Nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.